Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Gimana sambung kita? Ada siapa tanda? Muka surat apa? Ada siapa tanda? Muka surat 12. At-ta'ni minallah. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala, faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, at-ta'ni minallahi wal 'ajlatu minasyaitan. Rawahu al-Baihaqi. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berlambatan, yakni bercermat pada segala pekerjaan itu daripada Allah. Gopoh gamam itu ialah daripada syaitan. Maksudnya hadis ini mengarahkan kita kepada bercermat dan berhemah pada pekerjaan. Baik, hadis kita pada pagi ini, Nabi SAW berkata, at-ta'ni minallah, berlambat-lambatan atau bercermat itu adalah daripada pekerjaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Allah Ta'ala, Nabi mengajar kita supaya berhati-hati. Bercermat maknanya berhati-hati dalam sesuatu hal, khususnya ialah apabila menerima berita. Kita terima berita apa pun, kita kena berhati-hati, iaitu disebut sebagai, kalau dalam soal berita, iaitu bertabayun. Makna kita mengambil faham, mengambil teliti, mengambil penjelasan daripada setiap berita ataupun maklumat yang kita terima. Kerana di antaranya disebut oleh para ulama, cukuplah tanda kebodohan seseorang itu ialah apabila dia memberitahu orang lain apa sahaja yang dia dengar. Maknanya yang dia dengar, dia terus sampai ke orang lain, maka itu adalah tanda kebodohan. Kerana dia belum pasti lagi yang dia dengar tu betul ke tak betul. Nak pula zaman kita ni zaman dunia tanpa sempadan, borderless world. Dunia tidak ada sempadan ataupun langit terbuka. Segala benda boleh masuk, macam-macam maklumat, macam-macam berita, macam-macam perkhabaran sampai kepada kita. Maka sebagai seorang mukmin, maka kita mesti berhati-hati. Mukmin yang bijak, mana mesti berhati-hati, kaji dulu, lihat. Kalau kita tak faham, kita tanya kepada ahli dalam bidang itu. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah oleh kamu kepada ahli zikir. Ahli zikir itu siapa? Iaitu orang yang mempunyai pengetahuan khusus dalam satu-satu perkara. Jadi kita pergi rujuk kat orang itu, orang yang expert dalam satu-satu perkara. Jadi rujuk dia.
Kalau kita tak faham tu yang berkait dengan fiqh, pergi tanya ulama fiqh ataupun fuqaha. Kalau yang kita ragu tu berkait dengan politik, pergi tanya ahli politik, mana yang mahir tentang bidang politik. Jangan pergi tanya yang mahir tentang bidang komputer, itu salah. Kita rosak komputer, pergi panggil mekanik lori, akhir sekali berterabur komputer kita. Jadi itu dia antara cara dia. Jadi tanya ahli yang mahir dalam satu-satu bidang. Itu disuruh kita supaya cermat. Dan cermat ni bukan sahaja dalam soal berita, tapi dalam perbuatan. Perbuatan pun kena cermat. Jangan kopo gapah. Sebab Allah Ta'ala jadikan setiap benda itu ada sunnah dia, ada peraturan daripada Allah. Allah sendiri ajar kita macam tu. Padahal Tuhan ni dia boleh buat kun fayakun. Bila Allah Ta'ala kata kun fayakun, maka jadi. Itu kun tu pun bukan kena kata. Jangan kita kata oh Allah kena kata kun dulu baru jadi. Bukan. Itu nak cerita mudahnya. Bukan kena nak buat bumi kun jadi bumi, nak buat langit kun jadi langit. Bukan. Kalau Allah kena kata kun, makna Allah guna alat, iaitu kena kata baru jadi. Ini tidak. Fa'alul lima yurid. Allah Ta'ala buat apa yang dia nak buat tanpa sebarang halangan. Jadi tanpa sebarang alat. Jadi walaupun Allah Ta'ala begitu berkuasa, tapi Allah Ta'ala cipta alam ini 7 hari. Mana Allah Ta'ala cipta alam ini dalam tempoh 7 hari. Allah Ta'ala buat bertempoh. Jadi semua itu nak ajar kita apa? Supaya bersabar. Kita bersabar, berhati-hati dalam sesuatu hal. Jadi jangan kopo lah. Jadi contoh kita seorang pekebun, peladang. Kita tanam pokok-pokok buah-buahan. Kan kita tunggu tempoh dia, tunggu dia masak, baru kita petik hasil. Jangan kita tanam kita tanam harum manis, tak sempat lagi berbuah harum manis. Orang kata musang king mahal sekarang. Kita pun tebang pokok harum manis, tanam musang king pula. Musang king tak sempat berbuah lagi, orang kata longan pula mahal, tebang musang king, tanam longan pula. Sampai keramat tak kaya kita, tak boleh nak makan. Jadi kerana itu kena sabar. Apa sajalah kita kena sabar. Baik, yang kedua, wal ajlatu minasyaitan, dan gopoh gapah itu daripada syaitan. Di sini diguna perkataan gopoh gamam. Dia makna gopoh gapah jugalah daripada syaitan. Jadi yang nak bergopoh gapah ni, itu kerja-kerja syaitan, bisikan daripada syaitan. Cuma 3 perkara yang kita boleh agak gopoh, makna yang kita boleh agak segera. Jadi ada benda yang berlambat-lambatan, makna berhati-hati. Ada perkara yang makna kalau nak bersegera-segera tu, itu syaitan. Kecuali 3 perkara. Ini yang disebut di dalam hadis Nabi SAW. Yang pertama, kata Nabi SAW, kena bersegera, iaitu membayar hutang. Ini jangan gopoh-gapah pula. Jangan kita berlambat-lambat pula. Kita dah janji, katalah sekian hari bulan, 30 November tahun 2020, insya-Allah saya akan bayar hutang. Jadi ada buku yang ditulis oleh orang yang beri hutang kat kita. Kita pun tengok dia tulis sign ke sebagai, tak kira lah. Jadi 30 November. Maka tiba-tiba kita ada duit awal. 1 November tu dah cukup dah duit kita. Setahun kita kumpul, hari tu hutang, maka dah cukup. Maka segeralah bayar. Segera tu bukan daripada syaitan. Mana segera itu? Kerana apa? Segera itu disuruh oleh Nabi SAW. Mana bila cukup, walaupun tak sampai tempoh lagi, maka kita pergi bayar. Segera bayar. Jangan tunggu, tak boleh, saya janji itu 30, duit ada dah tapi tak bayar lagi, maka tak boleh. Walaupun tak salah dari segi syarak, tapi sebaiknya kita bayar segera. Itu makna dari awal, daripada tempoh dia. Jadi jangan pula ataupun sampai tempoh kita tak segera lagi bayar. Duit ada dah
tempoh sampai dah sengaja nak minta tangguh lagi. Jumpa tuan duit, minta tangguh lagi lah, tengok sebulan dua lagi, itu kita dah salah, sedangkan duit sudah ada. Lepas tu dia datang minta, kita pun kata saya tak boleh bayar lagi lah, sebab hadis kata tak boleh segera tu daripada syaitan. Itu tak boleh, makna kita kena bayar hutang. Yang pertama. Yang kedua ialah ialah mengahwinkan anak perempuan yang sudah layak untuk dikahwini. Maknanya tak ada kerja apa dah, sekolah pun dah tak sekolah, tak belajar dah, nak belajar macam mana, SPM 15 kali ambil, semua gagal belaka. Jadi duduk kat rumah lah dia, duduk kat rumah, tolong mak buat kuih, jual kuih, umur pun dah okey dah, makna dah boleh kahwin, maka segerakan mencari jodoh untuknya. Itu makna jangan lambat-lambat, sebab melambatkan perkahwinan bagi anak gadis yang sudah layak berkahwin ataupun anak teruna yang sudah layak berkahwin, maka akan merosakkan ikatan sosial masyarakat. Dia akan jadi rosak. Sebab bila tak kahwin ni, sedangkan dia tak ada urusan apa dah, maka dia akan jadi rosak. Itu kerosakan sosial akhlak remaja sekarang begitulah. Sebab mereka tidak berkahwin. Jadi kerja pun malas bila tak ada rumah tangga ni. Bila tak ada, dia relax duduk itu, dia seronok, mak ayah tanggung dia lagi. Jadi duduk rumah, jadi tak ada apa perlu dia tanggung. Jadi sebab itu maka menyebabkan dia tidak ada pertanggungjawaban. Manusia ni kalau tak ada tanggungjawab, dia tak kreatif, dia tak boleh nak fikir macam mana. Sebab itu kalau kita lihat, saya lihat di antaranya masyarakat Kambodia, masyarakat Islam di Kemboja, anak-anak pemuda-pemuda mereka nikah awal. Nikah awal, mana dah habis dah belajar tak ada apa, dikahwinkan. Sebab tu mereka ni dari segi bekerja, rajin bekerja. Kenapa? Kerana dia dah ada isteri, dia dah ada anak. Jarang kita nak tengok mereka merempit benda semua, jarang, sebab dia tak ada, dia ada tanggungjawab. Maka begitulah masyarakat Islam diajar supaya menyegerakan berkahwin yang dah layak berkahwin. Itu yang dah layak lah, yang dah layak, yang boleh berkahwin, maka kahwinkan mereka. Begitu juga anak gadis tadi, tolong cari mana, tak salah lah cari jodoh untuk anak gadis tadi. Jadi jangan tunggu orang tak ada masuk minta, kita pun tunggu, tak boleh. Dia kena ada ikhtiar. Ayah nak tolong cari, mungkin ayah malu, takkan nak pergi istihad kat masjid hari Jumaat, kan? Siapa nak kahwin dengan anak saya, tak menasabah. Jadi cara mana? Caranya buat macam yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi. Makna dia minta orang lain, dia jumpa kawan dia, cakap kat kawan dia, boleh tak kau tolong carilah jodoh untuk anak saya. Anak saya itu sekolah pun tak sekolah dah, kemudian kerja adalah sikit, contohnya. Maka tolong cari, walaupun anak kita perempuan, kita boleh minta orang lain tolong carikan dia. Itu syarak dia ajar begitu. Jangan sampai tak kahwin-kahwin. Kerana apa? Kerana itu akan menyebabkan rosak dari segi dari segi hubungan peribadi seseorang itu, dan juga hubungan sosial masyarakat. Jadi dia akan jadi rosak. Itu tak kira lagi dari sudut psikologi dan sebagainya. Sebab tu orang yang tidak berkahwin, dia akan mudah ditimpa oleh penyakit murung. Penyakit murung, sulen. Penyakit murung ni dia mudah gitulah, termenung, akhir sekali histeria, akhir sekali jadi terjongkok tingkap dan sebagainya. Jadi kerana tak kahwin. Sebab tu saya duk tengoklah banyak ada sikit pengalaman lah tentang anak-anak gadis remaja yang selalu histeria dan sebagainya. Cuba tuan-tuan perhati betul, yang kena penyakit histeria tu kadang-kadang bukan kes jin sangat. Jin tu ada lah, penglibatan jin ke sebagainya, tapi di antaranya cuba ikhtiar kahwinkan dia. Bila kahwin tak ada histeria dah. Kerana gadi dia mungkin satu desakan dalaman, bila tak kahwin dari segi hormon dia sebagai tak stabil, emosi tidak stabil, menyebabkan mudah jin tadi merasuk. Bila fikiran tak stabil, macam orang perempuan bila dia
dia dalam haid, maka dia mudah dirasuk oleh jin tadi. Maka begitu juga bila emosi dia tak stabil, maka menyebabkan dia mudah diganggu oleh makhluk-makhluk halus. Jadi nak ikhtiar dia macam mana? Ikhtiarnya kalau dah layak kahwin, cuba kahwinkan dia. Mana kahwinkan? Bukan cubalah, mana kahwinkan dia. Cuba tadi macam kalau tak jadi batal balik kahwin, kan? Maknanya kahwinkan dia. Jadi insya-Allah itu penyelesaian. Jadi syarak ni jadi penyelesaian. Dua, yang ketiga, apa yang perlu disegerakan, iaitu urusan pengebumian jenazah. Itu kena segera. Itu bukan daripada syaitan lah, itu bukan daripada syaitan. Itu suruhan Nabi, segerakan pengebumian, jangan tangguh-tangguh. Mana dah mati dah. Kalau doktor pun dah istihar mati, dah dah check dah, memang declare mati dah, maka segerakan urusan mandi jenazah, urusan kapan jenazah. Jadi kalau ada anak yang agak-agak boleh tunggu dekat-dekat sikit, tunggu. Kalau agak macam berhari-hari nak sampai, tunggulah dulu anak dia balik daripada Sabah. Sampai Sabah duduk KLIA, kuarantin dulu 14 hari. Ayah reput dah 14 hari. Jadi maknanya tak payah tunggu lah. Itu makna syarak dia kena segerakan. Yang boleh agak boleh tunggu tu tunggulah, dalam tempoh sejam dua, contohnya nak sampai on the way sekarang misalnya contohnya. Tapi kalau sampai berhari, sampai bermalam pula, maka itu tak seharusnya begitu. Segerakan urusan pengebumian jenazah tadi. Jadi mana urusan dia kena segera. Jangan buat macam satu masyarakat di di Indonesia tu Taroja ke apa nama masyarakat tu, dia tak ke bumi lah, melainkan bila anak ada seekor kerbau untuk disembelih. Anak dia, kalau anak dia 5 orang, 5 ekor kerbau untuk disembelih. Kerbau pula besar-besar. Seekor kerbau tu berapa ribu seekor kerbau. Jadi nak dapat 5 ekor, kalau 5 orang anak, berapa lama kumpul? Selagi tak dapat 5 ekor kerbau tu, mayat ayah ni tak boleh kebumikan. Jadi dia letak mana? Dia letak dalam bilik. Dia pakaikan baju, dia letakkan selendang, sapu minyak wangi sebagainya, letak kat penjuru dinding. Kalau raya depan tu tak boleh ke bumi lagi, dia buat keluar pula mayat, letak dekat dengan hidangan, makan sekali dengan dia. Jadi maknanya bertahun-tahun tak ke bumi lagi. Itu kenapa? Kerana mereka tidak ada agama. Mereka tidak ada agama. Jadi belanja disebut sebagai perbelanjaan pengebumian yang terbesar lah. Belanja yang terbesar di sebelah kita ni lah. Mana besar belanja dia, nak boleh ke bumi. Itu bila tak ikut Islam ni susah semua. Islam senang, itu kaedah Islam. Tapi kaedah yang bukan Islam, tengok nak kahwin pun susah, banyak belanja, nak mati ke bumi pun susah juga. Jadi kerana tidak mengikut kaedah Islam. Jadi itu Nabi larang kita daripada berkopoh-gapah. Lepas tu bawa mayat jenazah tadi, bukan saja urusan pengebumian sampai ke solat jenazah. Sampai solat jenazah pun dimudah-mudahkan oleh syarak. Dimudahkan mana? Oleh kerana nak segerakan mayat ni, antaranya apa? Dimudahkan oleh syarak, iaitu solat jenazah tak payah rokok-rokok lah. Tak payah rokok, tak payah sujud. Apa lagi? Lepas tu kalau takdirnya kita datang tengok-tengok orang dah ramai dah berkumpul nak tunaikan solat jenazah tadi. Kita baru sampai ni, orang dah ramai dah, duk tunggu dah. Mana nak solat jenazah? Maka nak ambil wuduk jauh. Sebab kita tak ada wuduk, nak ambil wuduk tu lambat. Maka syarak membenarkan solat jenazah tanpa wuduk. Jadi solat jenazah tanpa, kenapa? Nak memudah-mudahkan urusan solat urusan jenazah ni. Lepas tu pikul dia pula pergi ke kubur. Maka jangan terlalu lambat dan jangan terlalu cepat. Jangan lambat, melangkah slow sebagai penghormatan, tak payah. Mana kepada mayat tadi. Tapi jangan terlalu cepat sampai tercecer mayat pula. Jadi maknanya syarak dia ajar kita supaya menyegerakan. Itu dia dipanggil sebagai peraturan-peraturan syarak. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, isnani la yanzuru ilaihima yaumal qiyamah. Kata Nabi, ada 2 orang tidak dipandang oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat. Jadi ada 2 orang, iaitu yang pertama qati'ur rahimi wa jarus su. Yang pertama ialah orang yang memutuskan silaturrahim, iaitu memutuskan rahim di antara kerabat.
Yang kedua, jiran yang jahat. Jadi makna ada dua. Ini dalam hadis ini Allah Ta'ala tak pandang dua wajah manusia. Kalau kita buka hadis lain lagi, ada tambah lagi. Kalau dalam ayat Al-Quran ada tambah lagi. Antara orang yang tidak dipandang wajah mereka oleh Allah ialah ulama yang menyembunyikan ayat-ayat Allah. Itu di antara Allah Ta'ala la yanzur ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Ulama-ulama, orang ahli-ahli ilmu, ahli-ahli kitab yang menyembunyikan ayat-ayat Allah, yang sepatutnya dia beritahu tapi dia tak beritahu kerana ada kepentingan dunia dia, macam ahlul kitab, yang mana dia sembunyikan ayat yang berkaitan dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya penganut Yahudi nanti tidak mengikut Nabi, tak ikut Nabi Muhammad. Jadi dia sembunyikan ayat tu. Maka kata Allah, mana-mana orang yang menyembunyikan ayat-ayat Allah kerana samanan qalila, kerana nak dapatkan habuan dunia yang sedikit, maka Allah la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah, Allah tidak memandang wajah mereka pada hari kiamat, wala yuzakkihim, dan tidak disucikan mereka daripada dosa-dosa, walahum azabun alim, dan kepada mereka azab yang sangat pedih. Jadi maknanya itu dalam Al-Quran. Cuma dalam hadis ni hari ni Nabi sebut dua ni. Nabi sebut dua. Ini dipanggil kurikulum lah. Kita kata kenapa Nabi tak sebut semua? Itu dia kurikulum lah. Nabi, sebab hadis Nabi ni juga berdasarkan kepada peristiwa yang berlaku ketika itu ataupun asbabul wurudnya yang berlaku. Jadi mungkin kes pada masa tu, kes berkenaan dengan 2-3 perkara kes ni, maka Nabi sebut setakat tu. Pertama, yang sukatan dia. Yang kedua pula mungkin Nabi tengok audience ataupun Nabi tengok orang yang ada depan Nabi itu, dia tak perlu kita beritahu banyak-banyak, maka Nabi tak beritahu banyak. Nabi beritahu setakat tu. Jadi kalau nak tahu banyak, tengok dengar hadis lain pula. Jadi begitu. Itu di antara di antara hikmah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni dia bercakap mengikut orang yang ada depan dia. Orang tu setakat yang dia boleh faham, itu saja Nabi cakap. Nabi akan beritahu, dan Nabi akan memberitahu secara mudah. Biasanya Nabi bercakap, Nabi akan sebut 3 kali. Ini supaya orang tu boleh faham, boleh dengar dengan sebaik-baiknya. Jadi antaranya siapa yang tidak dipandang oleh Allah pada hari kiamat, qati'ur rahimi, orang yang memutuskan hubungan silaturrahim dengan kerabat, dengan kaum kerabat, sahabat handal dan sebagainya. Sebab tu kita kena sangat menghargai hubungan kasih sayang. Hubungan persaudaraan ni bukan kita boleh buat, sebab dia melibatkan soal hati. Hati kita bukan boleh tentu. Usah kata hati orang lain, hati kita tak boleh nak kawal. Hati kita bukan kontrol hati kita. Usah kata hati orang lain, nak menjadi kawan lain tu kasih kat kita, itu bukan boleh kita kawal. Lu usah kata hati orang lain, hati kita pun kita tak boleh kawal. Pagi tadi macam lain, duduk petang tengah hari waktu duha ni macam lain pula. Hati kita tak tentu sekali. Ini petang nanti tak tahu lagi macam mana, malam tak tahu lagi. Kerana itu Nabi ajar kita supaya dalam perkara kebaikan minta kita istiqamah. Allahumma sabbit aqdamana, wahai Tuhan, engkau tetapkanlah tumit-tumit kami. Makna tetapkan hati kami, pendirian kami, dan sebagainya. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati manusia, maka engkau tetapkan hati kami di atas agamamu. Sebab hati ini suatu yang tak dapat ditentukan. Banyak perkara, macam-macam lah. Sama ada hasrat nak buat amal, niat. Macam kita, ramai orang niat, semua niat baik, niat, tapi tiba-tiba tak boleh nak buat sebab hati dia berubah dah. Dia ubah arah lain dah. Jadi sebab itu dia tidak boleh hati ni benda yang tak boleh dikawal. Benda yang tak boleh dikawal, melainkan minta supaya Allah Ta'ala bantu kita. Itu saja. Sebab tu tak boleh nak dipaksa-paksa. Macam kasih sayang, mana boleh paksa? Cinta tak boleh paksa. Cuba paksa. Sebab tu dalam pepatah Inggeris tu apa dia sebut, tentang kita boleh menekan kepala kuda untuk selam dalam sungai. Kita boleh tekan kepala kuda selam, mulut dia dalam sungai,
tapi kita tak boleh paksa kuda minum air sungai. Maknanya kita tidak boleh memaksa dalam perkara yang kita tidak dapat kawal. Jadi begitulah hati. Kadang-kadang kita tengok hati manusia, dia berubah-ubah. Sekali berubah begitu, sekali berubah begini. Jadi sebab itu kita doa supaya hati kita tidak berubah. Kasih sayang pun macam itulah. Tengok berlaku yang bercerai-cerai, yang suami isteri bercerai itu dulu berkasih sayang tak? Berkasih sayang lah dulu. Kalau tidak, takkan dia kahwin, kan? Dia berlaku perkahwinan kerana ada persetujuan, kasih sayang, cinta mencintai. Tapi lama-lama dia pudar. Lama-lama pudar, lama-lama berubah hati. Jadi berubah hati itu mungkin ada sebab-sebab lah. Sebab-sebab tertentu. Jadi hati itu suatu benda yang berubah. Jadi bila ada hubungan kasih sayang, maka kita kena jaga. Kita kena jaga hubungan kasih sayang itu. Jadi kena sama-sama jaga perhubungan. Tadi kena qati'ur rahmi, iaitu orang yang memutuskan. Jadi batu kita bila berlaku krisis dan sebagainya, bolehlah kita berbeza pendapat, tapi jangan sampai kita memutuskan silaturrahim. Jangan sampai putus silaturrahim tadi. Sebab itulah terutamanya kaum kerabat. Terutamanya kerabat. Sebab itu dalam syarak ni dia kurang galak, supaya jodoh suami isteri ni diambil daripada keluarga yang terdekat. Dia larang. Bukan larang sangatlah, tapi mana tak galakkan. Siapa isteri dia? Isteri dia tu sepupu dia lah. Jadi hukum nikah sah dari segi hukum, tapi dari segi galakan syarak kurang galak. Dia ada 2-3 sebab. Sebab kita ni Melayu dulu, dia tak suka cari orang jauh-jauh. Melayu ni dulu sebab apa? Pertama, dia takut harta pergi ke orang lain. Ni sebab dia duduk fikir kepala dia harta je. Sebab dia cari harta kan susah. Kebun dengan sawah padi dan sebagainya, tiba-tiba jatuh ke orang jauh bila dia mati. Jadi dia cari yang dekat-dekat. Jatuh ke siapa? Harta dia jatuh ke cucu-cucu dia. Contoh cucu dia tu jatuh ke menantu dia contohnya. Dia harta dia jatuh ke anak dia mati, jatuh ke menantu dia tu siapa? Menantu dia tu anak saudara dia contohnya. Jadi dia suka begitu, Melayu dulu. Tapi syarak tak berapa galakkan. Kenapa? Yang pertama, tujuan perkahwinan ni nak melebarkan hubungan ukhuwah, hubungan kasih sayang. Jadi hak yang kerabat, dia kerabat kita dah. Kalau tak kahwin dengan dia pun dia tetap kerabat. Makna kita dah ada pertalian hubungan kekeluargaan kasih sayang. Tapi hak jauh tu, kalau tak kahwin dengan dia, kita tak ada hubungan kerabat. Lalu nak meluaskan hubungan tadi, maka syarak menggalakkan kahwin orang jauh. Kahwin jauh, mana kahwin ya agak orang luar lah, bukan orang jauh hubungan tadi. Mana kekeluargaan, mana orang kampung, yang sekampung tapi dia tidak adik-beradik, tidak kaum kerabat. Jadi itu akan makin luas. Dia akan luas. Itu kehendak syarak pertama. Yang kedua, perkahwinan kerabat ni dia masih mempunyai genetik yang hampir sama. Makna dia punya genetik keturunan dia hampir sama. Bila hampir sama, maka bila berlaku perkahwinan dan dapat keturunan, maka keturunan akan lemah immune sistem tubuh dia. Makna pertahanan tubuh dia kurang kuat. Dan bila dapat anak tu mudah sakit, lemah pikiran, mana dari segi cerdik pun kurang cerdik, apalagi dari segi kecerdakan tubuh pun kurang cerdas. Ini makna syarak dia ajar kita supaya pilih yang jauh-jauh dan mewujudkan silaturahim. Yang ketiga, yang syarak ajar kita galakkan pilih jauh ni, sebab katalah pilih kahwin isteri sepupu dia. Bila sepupu dia, makna pak mentua dia siapa? Pak mentua dia, pak saudara dia, ataupun pak penakan dia. Maka tiba-tiba berlaku pergaduhan. Rumah tangga bukan boleh kira kan. Berlaku pergaduhan, maka sampai maki-memaki, cerai dan sebagainya. Jadi akhir sekali, tadi dia ada hubungan dengan bapa saudara dia, tapi kerana sekarang berkelahi dengan anak isteri dia, anak pada bapa saudara dia, menyebabkan keluarga yang sepatutnya rapat, keluarga tu pula pecah pula. Jadi mana hak sepatut tadi rapat, tapi kerana berlaku pertelingkahan, perkelahian, perbalahan, penceraian, akhir sekali bertelingkah pula. Dengan pak saudara pula tak bercakap, dengan mak saudara tak bercakap terus. Jadi itu akan merugikan keadaan. Dia sebab itulah atas 2-3 sebab tadi syarak tidak menggalakkan pilih yang dekat.
Tapi kalau dah pilih tak apalah, itu tak ada masalah. Jadi maknanya ada orang dia kata okey je ustaz, saya kahwin dengan sepupu saya tak ada masalah pun. Kita cerita syarak menggalakkan jangan kahwin dengan keluarga terdekat. Dia kata okey, tak ada masalah, saya kahwin dengan sepupu saya, okey je, 13 orang dah anak ustaz tadi. Jadi dia kira begitu pula. Orang cerita syarak, bukan cerita boleh tak boleh begitu. Jadi makna itu dikatakan jangan putuskan silaturahim. Kalau orang tua-tua dulu lagi, zaman dulu, dia pilih sekampung yang dekat, dia pilih dekat. Kampung tu pun bukan pilih hujung kampung, dia pilih. Sebab zaman dulu, saya pun nak rujuk pada orang tua lah, kenapa orang tua-tua dulu suka pilih pasangan orang dekat-dekat, yang dekat. Dia kata zaman dulu dia payah, nak bergerak tu payah, sebab bukan ada kenderaan, bukan ada torchlight, tak ada. Jadi zaman dulu kan dia guna daun kelapa. Daun kelapa tu dia, daun kelapa kering tu dia belit-belit, dia panggil apa sini, jamung ke? Jamung kan. Jadi dipilih mana? Dia pilih menantu yang rumah dia satu jamung. Satu jamung. Supaya apa? Kalau nak beranak tengah malam, cukup dengan pasang pelita ni, pasang jamung ni, dia akan cerah sampai kepada rumah sana. Cukup, mana tak kena sambung. Mana sekadar tu saja, supaya tidak menyusahkan berjalan malam dan sebagainya. Jadi itu cara-cara pemikiran orang dulu sesuai dengan keadaan-keadaan dia. Jadi kita sekarang ni tak ada masalah. Dan mana dari segi pergerakan, dari segi tempoh, sekarang pula boleh video call ni semua kan. Jadi tak ada hal lah. Jadi nak kahwin orang Jepun pun tak ada masalah. Jadi kalau minat ke orang Irian Jaya, tak apa, tak ada masalah. Jadi kerana syarak nak kita ni melebarkan hubungan silaturahim. Jadi hubungan tadi kita jaga. Sebab itulah antara tanda kesolehan seorang anak ialah dia mengadakan hubungan silaturahim, sambung silaturahim, makna dia continue balik, dia continue apa yang telah dilakukan oleh bapa dia. Betul, anak ni dia kena tahu siapa sahabat kita. Sahabat kita ni, sahabat kita, kawan-kawan kita, anak-anak kita kena tahu. Sebab anak-anak yang soleh, bila ayah dia mati, dia akan sambung silaturahim dengan kawan-kawan ayah dia, dengan kawan-kawan ayah dia. Kita anak jangan buat sombong kepada kawan-kawan ayah. Sebab walau ayah dah mati, dia jangan buat sombong dengan kawan-kawan ayah. Sebab dia tak tahu sejarah antara mereka berdua. Dia tak tahu. Boleh jadi kawan ayah kita tu dulu dialah yang tolong ayah kita, dan tolong yang tolong dengan segala kepayahannya, kerana mereka bersahabat, mana sampai mereka tolong menolong antara satu sama lain, berkasih sayang sampai susah sahabat kita tadi kerana tolong ayah kita. Tiba-tiba ayah kita dah mati, maka kita buat sombong dengan dia, sedangkan kita tak tahu sejarah antara mereka. Maka sebab tu hubungkan silaturahim balik. Datang jumpa pakcik saya ni anak kepada Pulan bin Pulan, saya dengar cerita pakcik ni sahabat ayah saya, jadi saya datang. Jadi selalu kunjungi dia, supaya sahabat ayah kita tadi tak berasa putus hubungan dia dengan ayah kita. Jadi itu dia antara tanda-tanda anak-anak yang soleh. Apatah lagi kaum kerabat. Tengok betul-betul siapa, biar kita ni ada senarai. Elok ni sekarang dia ada dalam sistem komputer dia, sistem kita sekarang dia ada panggil family tree. Dia ada satu application tu, family tree. Family tree ni maknanya pokok keluarga. Jadi kita tahu bila kita key in dalam tu, katalah hari ni beranak, lahir seorang anak kepada cucu saudara kita, contohnya kita ada cucu saudara, dia lahir hari ni, kita masuk je nama dia, maka dia akan susun balik anak siapa, duduk siapa, apa hubungan sebagainya. Jadi dia susun secara automatik. Dah kita letih dah, malas dah nak buat. Jadi kita boleh tahu. Jadi keluarga ni hendaklah ada salsilah dia. Sekarang yang ada salsilah, yang jaga salsilah ni keluarga Said je. Keluarga Said, keluarga Nek, keluarga Wan. Tapi keluarga kita yang biasa ni, maka kita jarang nak susun salsilah. Tapi sepatutnya susun. Buat satu buku salsilah. Tengok ahli keluarga kita lama dah tak jumpa, maka kita kena ziarah dan sebagainya. Lepas tu buat grup WhatsApp contohnya. Dia dapat berhubung antara satu sama lain. Jadi itu dia antara hubungan tadi. Jadi jangan putus hubungan. Wajar rusuk, dan kemudian jiran yang jahat. Jiran jahat ni Tuhan tak pandang muka dia. Sebab apa? Sebab jiran ni dia banyak tahu rahsia jiran dia. Di mana kalau kita ada jiran, dia banyak tahu rahsia kita.
Hatta jiran ni kadang-kadang dia lebih kenal kita berbanding adik-beradik kita. Kita ada abang kita ni duduk mana? Duduk di Johor Bahru, kita duduk di Alustar. Jadi abang kita kenal ke kita? Dia kenal masa kecil kita. Tapi bila kita dah berkeluarga, kita dah kedudukan kita sekarang, abang kita tak tahu dah. Yang paling tahu siapa? Yang paling tahu jiran kita. Jiran kita, mana dia tahu kita diberhentikan kerja pun dia tahu, kita ada kes jenayah pun dia tahu, polis datang ambil tengah malam pun dia tahu, semua dia tahu. Abang tak tahu duduk kat Johor tu, abang. Jadi kan itu jiran orang yang kepercayaan. Tiba-tiba jiran tu jahat, maka syarak sangat benci kepada dia. Islam benci pada orang ni. Sebab jiran sepatutnya apa? Dia melindungi jirannya. Jiran kita ni ada jiran, kita lindungi jiran kita. Lindungi apa? Lindungi maruahnya, lindungi kehidupan dia. Kalau tengok dia susah, kita bantu. Orang yang awal yang kita kena bantu antaranya ialah jiran-jiran. Jadi itu dia antara. Kenapa? Kerana jiran kita tu ialah ada anak jiran kita tu kawan pada anak kita. Jadi mana dia ada kaitan tu. Jadi kita tak boleh memutuskan hubungan dengan jiran. Ini mana zaman kita sekarang ni, kadang-kadang orang dah tak tahu dah jiran dia. Siapa jiran dia tak tahu. Nak pula duduk dekat dengan apartmen mewah, di bandar-bandar besar sebagainya, mana tahu dah. Usah kata apartmen mewah, di perumahan-perumahan banglo mewah, kita tak tahu dah. Banglo mewah, pagar dia tinggi, rumah sentiasa tertutup. Kita nak pergi rumah dia pun susah. Dia ada jaga pula kat depan tu. Jaga siap tanya lagi, mana IC, bawa ke tak bawa IC. Payah kita kata, baik tak payah ziarah lah, senang. Tapi kita yang biasanya okey, boleh ziarah. Itu dia antara dia. Betul kalau kita tengok, kita pergi ke negara-negara barat, negara Mat Saleh, negara Eropah ni, kalau kawasan perumahan, kawasan rumah lah, kawasan kediaman, dia kawasan kediaman, tuan-tuan akan dapati jarang ada kawasan kediaman yang pagar dia tinggi. Jangan pagar dia tinggi sampai tak nampak belah sana. Jangan. Dia buat pagar rendah dia. Rendah dia pagar. Makna sekadar nak menanda kawasan halaman rumah dia. Kadang-kadang tu kita boleh langkah je pagar dia. Maka itu satu kaedah yang baik dari segi apa? Nak mewujudkan kemesraan kejiranan tadi. Makna kemesraan kejiranan. Jadi sebab itulah kita kena berbaik dengan jiran. Dan salah satu ada dalam satu hadis yang lain, di antara dosa-dosa besar. Dosa itu besar dah, tapi dipandang lebih besar. Contohnya dosa zina. Dosa zina ni besar lah, masuk dosa besar. Tapi ada lebih besar lagi, dua perkara, iaitu orang tua yang berzina. Zina itu sendiri dah dosa dah, tapi ada orang tua, sama-sama tua, berzina lagi, maka besar dosa dia, tidak dipandang oleh Allah wajah mereka. Lepas tu satu lagi ialah seorang laki-laki berzina dengan isteri jirannya. Berzina dengan isteri jirannya, ataupun seorang perempuan berzina dengan suami jirannya. Maka itu di antara yang Allah Ta'ala tak pandang wajah mereka. Jadi sebab itu kena sangat berjaga-jaga. Jadi kita walaupun jiran tadi, jagalah, kita jagalah kita punya kita punya akhlak. Mana dengan jiran, antaranya kena jaga aurat. Sebab jiran ni bukan mahram, jiran tu ajnabi. Jadi kena jaga akhlak, kena jaga aurat. Baik tu baik, tapi kita jaga aurat perempuan-perempuan tadi. Jadi kena jaga. Kita duduk berjiran, rumah jiran dekat rumah kita. Jadi jangan pergi jemur baju dalam dekat dengan pagar jiran. Jangan pergi gitu. Jiran kita boleh tengok. Jadi kan bukankah pakaian dalam tu ialah aurah bagi kita. Jadi yang aurah ni jemur kat belakang rumah tu. Belakang jiran tak nampak. Jangan jemur kat situ. Yang ni kadang-kadang jemur depan rumah. Orang nak masuk rumah kita, lalu ke bawah baju dalam tadi. Jadi kan nampak tak ada adab kita. Jadi sebab itulah Islam dia ajar kita ada adab. Jadi jiran buat baik. Sehingga Nabi kata apa? Jika sekiranya engkau memasak makanan, maka dianggarkan bau tadi sampai ke rumah jiran, maka berikan kepada jiran walaupun sekadar kuahnya sahaja. Itu makna nak tunjuk betapa menjaga jiran. Jadi sebab tu kita ni jagalah jiran. Jiran tu seluas mana jiran kita kena jaga. Yang kita, maka hukum asal jiran tu ialah orang yang berada di sekeliling kita. Lebih kurang ada setengah ulama' dikata 40 buah rumah kiri kanan kita, ada setengah kata 20, ada setengah kata jiran tu mengikut
dari segi membantu mengikut kemampuan kita. Mana kalau kita ada makanan sikit, kita kena beri kat jiran. Jiran mana? Jiran satu, jiran dua contohnya. Kalau jiran jauh tu lagi, kita tak cukup dah makanan. Jadi cukuplah sekadar kita beri hak dekat dengan kita. Itu maknanya yang dekat dengan kita. Itu dia antara apa yang diajar kepada kita oleh syarak. Jadi kena jagalah. Baik, kemudian sabda Nabi SAW, isnani yakrahuhuma ibnu Adam, yakrahul mauta wal mautu khairul lahu minal fitnah, wa yakrahul qillatul mal wa qillatul mal aqallul lil hisab. Kata Nabi SAW, dua perkara sangat dibenci oleh manusia. Nabi kata ada dua perkara yang manusia sangat benci, tapi benda tu baik untuk dia. Itu dikatakan asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi ada benda yang kamu tak suka, yang kamu benci, tapi dia adalah baik untuk kamu. Jadi baik untuk kamu. Jadi kata Nabi ada dua perkara yang sangat dibenci oleh manusia, anak Adam. Yang pertama apa? Yakrahul mauta, benci kepada mati. Benci mati mana tak suka. Mati ni tak ada orang suka, kira-kiranya begitu. Tapi ada tak orang suka mati? Ada. Ada orang suka mati, iaitu di kalangan orang yang tak takut kepada mati, yang tidak membenci kematian. Siapa? Orang-orang soleh, orang-orang yang soleh, mukmin yang soleh, para syuhada, para wali-wali Allah, para nabi-nabi dan rasul-rasul. Ini mereka tak takut mati. Sebab tidak ada seorang nabi pun kecuali dekat dengan dia nak mati, Allah utuskan malaikat datang bertanya kepada dia. Semua nabi ni, tidak ada nabi dan rasul, tidak ada nabi dan rasul kecuali Allah hantarkan malaikat kepada dia. Malaikat tu beritahu bahawa kamu diberi pilih oleh Allah, sama ada nak mati, dan mati kamu itu kamu akan bertemu dengan dengan kaum kerabat kamu, dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa, dengan orang-orang yang dah mati dulu pada kamu di kalangan nabi-nabi dan rasul-rasul, bersahabat dengan mereka di akhirat dan di syurga. Ataupun kamu nak pilih nak meneruskan kehidupan, mana nak extend lagi umur, nak pilih hak mana? Jadi tidak ada nabi kecuali datang malaikat bertanya mereka, kamu ni contohnya dekat dah nak mati, wahai nabi, dekat dah nak mati. Jadi sekarang kamu nak pilih bersetuju untuk mati ke, ataupun nak minta Allah Ta'ala sambung lagi, ke macam mana? Wahai Nabi. Maka tidak ada Nabi yang menjawab extend, tak ada. Melainkan semua Nabi kata, ya, kami bersetuju untuk mati, untuk bersama dengan golongan-golongan yang bertakwa dan saleh. Itu makna kerana dia Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Kenapa kita tak ditanya? Tak payah tanya. Sebab kalau tanya kita, memang kita jawab nak sambung lagi. Jadi tak payah tanyalah. Jadi begitu. Jadi yang lain tu, Allah Ta'ala yang suka mati ni siapa? Iaitu para wali-wali. Sehingga Nabi berkata dalam hadis dia, maka ada orang yang diberi, mana ada orang yang jika diberi pilih antara hidup dengan mati, maka mereka memilih kematian, kerana kematian itu adalah nikmat daripada Allah Ta'ala. Jadi ada orang yang dia tak takut pada mati. Jadi kalau nak kira secara umum anak Adam ni tak sukalah mati, tak suka mati. Jadi bila walaupun begitu, walhal mati itu terlebih baik baginya daripada fitnah. Walhal mati ini lebih baik daripada fitnah dunia yang ada. Maknanya kalau kita dah mati, tak ada dah fitnah. Relax dah, rehat dah. Itulah kerehatan yang sebenar. Duduk dalam dunia ni memang tak boleh rehat. Siapa pun kita, sebutlah siapa pun kita, memang tak boleh nak rehat. Kita suami tak rehat, kena jaga isteri. Kita ayah tak rehat, kena jaga anak. Kita isteri tak rehat, kena jaga suami. Apa lagi? Kita anak kena jaga ayah, ibu tak rehat. Kita pemimpin kena jaga rakyat. Kita rakyat kena jaga negara, kena jaga pemimpin. Banyak. Jadi tidak ada siapa yang rehat dalam hidup di dunia ini. Berhenti rehat di mana? Apabila sudah mati. Mati itu rehat. Jadi kerana itulah kita diminta membuat persediaan untuk mati. Mati ni satu tempat yang bila mati ni kita pergi satu tempat yang penuh dengan nikmat. Kalau kita soleh lah, kalau kita soleh penuh dengan nikmat. Jadi yang tak tergambar, dulu kita duduk dalam perut mak, dalam rahim ibu. Rahim ibu ni seluar mana? Seluar perut ibu.
Mana bukan sebuah perut, kecil pada perut lagi rahim ibu ni, duduk dalam rahim ibu. Nak berlunjuk pun tak boleh. Tuhan jadikan kaki bengkok, kepala tunduk begitu, bertemu kepala dengan lutut. Allah Ta'ala buat dalam rahim ibu. Mana tempat yang sempit. Tapi kita pada masa tu rasa seronok tak? Seronok dah duduk dalam perut ibu. Makan free, tak ada apa. Makan ada, minum ada, berjalan boleh. Mak berjalan ke mana kita pergi. Lepas tu duduk pun okey. Lepas tu dalam perut tu pula, dalam rahim tu pula, dia ada berdalir, maknanya ada tembuni, air tembuni itu yang lendir tu ialah untuk menjadi menjadi spring lah, makna sebagai untuk kita mak duduk golek kat mana pun anak tak sakit, jadi selesa tak duduk, selesa. Padahal tempat tu sempit je. Kita kata selesa sebab apa? Sebab kita belum nampak dunia, kita belum lahir ke dunia. Tapi bila dah lahir ke dunia, tak ada orang nak masuk dalam perut balik. Tak ada orang nak masuk balik dalam perut ibu. Kenapa? Dunia ni indah. Memang ada makan dalam perut mak, tapi makan dalam dunia tak boleh nak cerita. Sampai pergi tengok kat kedai, tulis menu setengah jam tak boleh nak jawab lagi nak makan apa. Banyak jenis makanan. Kerapu saja jenis-jenis kerapu lagi. Kerapu tiga rasa, kerapu sugit sawo, kerapu steam, macam-macam. Maknanya banyaknya makanan berbanding dalam perut ibu. Jadi kerana tu, sebagaimana kita boleh kita bayangkan sikitnya nikmat dalam perut ibu berbanding nikmat dalam dunia, maka begitulah nikmat dunia dengan akhirat. Dengan akhirat kita dah bayangkan indah dah dunia ni. Oh, seronoknya dunia, rasa tak nak mati. Seronok, ada anak, ada isteri, ada tu yang baru kahwin berasa tak nak mati sebab sayang lagi ke isteri. Isteri pun tengah muda lagi, tengah comel lagi kiranya, anak-anak tengah duduk bermain lagi. Yalah, sebab dia tak nampak akhirat. Dia tak nampak. Kalau dia mati dah, tengok bidadari je, terlupa habis dah segala dunia ni. Baru tengok mata bidadari, belum tengok tubuh bidadari lagi. Baru tengok mata tu terlupa kepada segala dunia yang pernah dia lalui, segala kesakitan dalam dunia yang pernah dia rasai. Belum lagi nikmat makan, belum lagi nikmat minum, belum lagi nikmat menatap Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya sebab orang yang betul-betul beriman, yang betul-betul bersiap untuk menghadapi akhirat, mereka tidak takut untuk mati. Mereka tak takut, bahkan mereka tunggu. Kerana apa? Kerana rindunya mereka kepada orang-orang yang soleh, nak tengok wajah Nabi. Macam mana ni, dalam dunia ni sekadar tengok dalam mimpi, dan wajah Nabi itu pun kalau dapat mimpi jumpa Nabi, kan, dapat mimpi jumpa Nabi. Jadi mereka rindu kepada Nabi, rindu kepada Allah, maka mati itu baik untuk mereka. Jadi sebab itu kita kena bersedia untuk kematian itu. Jadi mati ini satu benda yang nikmat, yang nikmat kalau kita soleh lah, nikmat. Jadi dalam dunia ni tak ada apa, tak hebat nikmat dia, tak hebat. Warna dengan segala nikmat berkeluarga, nikmat beranak pinak, nikmat sebagainya, nikmat umur tak ada dalam dunia. Dalam dunia ni nikmat umur, tak ada nikmat umur. Di akhirat, di surga tak ada orang tua. Yang mati umur 88 tahun bangkit di akhirat dalam usia 30 tahun sahaja. Itu dalam usia begitu, rata-ratanya 30 tahun. Sampai kita jumpa di surga, tengok seorang perempuan, dia datang dekat kita, Assalamualaikum. Kita kata siapa? Inilah Tok Nyang kamu dulu. Tok Nyang, mana hak yang mati tu. Kita kata macam mana muda ni? Itulah di surga. Itulah di surga, umur sekitar 30 tahun. Kita pun 30 tahun. Kenapa 30 tahun? Kerana itu usia mengecapi nikmat. Usia mengecapi nikmat. Jadi kalau nikmat, kalau Tuhan bangkit kita, mati umur 90, lepas tu bangkit umur 90 juga, tak ada nikmat pula surga, kan? Bangkit umur 90, Tuhan beri bidadari 70 orang bidadari jadi isteri dia, tak ada apa dah sebab umur dah 90 tahun lebih dah. Jadi sekarang Allah beri umur 30 tahun. Apa nak kereta? Beri. Nak apa? Nak rumah? Beri. Nak apa? Semua dapat. Jadi makna itulah nikmat yang berkekalan dan abadi. Jadi kita dalam dunia ni bersusah-susahlah dulu. Kenapa? Dengan amal ibadah. Baik. Jadi ada mati. Mati ni satu yang dibenci tapi baik. Kemudian wa yakrahul qillatul mal wa qillatul mali aqallu lil hisab. Kata Nabi, mereka benci tak banyak harta. Harta tak banyak sikit, harta miskin. Siapa suka miskin, kan?
Tapi tanpa kita sedar, miskin itu menyebabkan apa? Menyebabkan sedikit hitungan hisap kita pada hari akhirat nanti. Mana sebab kita tak banyak. Bila tak banyak, macam kita orang tak ada duit. Tak ada duit ni, tak ada audit apa benda pun kita. Kita sendiri pun tak audit kita. Sebab dah tak ada duit. Tapi orang kaya ada audit. Ada tukang audit dia. Syarikat ada audit dalaman. Lepas tu macam-macam lagi. Mana kerana dia banyak duit, kan duk berkira tu lama tu. Tapi bagi orang yang tak ada duit, tak ada masalah, tak ada kira apa-apa, mudah saja. Jadi dapat berapa? Dapat sekian. Belanja berapa? Belanja sekian. Baki berapa? Sekian baki. Okey, jalan. Mudah kan? Tapi kalau banyak, banyak kan main. Jadi sebab itu dalam dunia kita tak suka tak banyak harta. Tapi bila sampai di akhirat, kita seronok tidak ada harta di dunia dahulu. Jadi makna betul lah nak menunjukkan pada kita, bukan tak boleh cari harta, tapi berjaga-jaga. Jaga-jaga, jangan galak sangat. Jangan kita ni lupa dan lalai, sampai tak kena halal haram cari harta, sampai tak tahu dosa pahala, sampai tak tahu mana neraka syurga. Maka itu perangai orang kafir, perangai orang munafik. Munafik ni dunia bagi dia segala-gala lah. Betullah dia cari dunia puluh sungguh. Menipu lagi macam-macam. Menipu. Nak pula zaman kita sekarang macam-macam jenis penipuan. Scammer tu. Scammer tu kan main tu. Telefon kita macam ya tu. Daripada bank lah, daripada syarikat insurans lah, macam-macam. Setengah tu dia menyamar jadi polis. Jadi polis. Mana saya daripada pejabat polis Alustar ni. Betul tak nombor cik, nombor motor sekian. Kita berkata ya. Ini pernah langgar lampu isyarat sekian ribu bulan. Betul tak kena nombor ni? Kita kata betul lah nombor saya, tapi itu bukan motor, itu bulldozer saya tu. Takkan bulldozer langgar traffic light pula. Jadi mana dia tipu macam-macam buat. Dia tipu berbagai-bagai. Jadi sebab tu zaman dunia kita ni banyak penipuan. Datang kat rumah tu satu hal dah. Datang kat rumah dengan jualan sebagainya. Itu menipu harta. Ada satu orang tu, dia ni cerita menipu. Cerita menipu. Dia ni kawan dia ada seorang kawan di pejabat. Kawan, tapi dia tak rapat sangatlah, taklah sampai pergi rumah kawan dia. Tapi di pejabat dia berkawan rapat lah. Berkawan rapat, rakan sejawat. Berkawan rapat dengan dia. Jadi kadang-kadang tu kawan dia tunjuk ke dia gambar-gambar keluarga, gambar anak-anak hari raya kan. Inilah keluarga saya, tunjuk kat dia. Oh tengok, dia antara ni dia kata keluarga saya. Mana keluarga saya dan apa ni, dia tunjuk gambar lah. Nampaklah isteri kawan dia tu cantik, isteri kawan dia. Lepas tu baiklah, mana dia sekadar tulah berkawan. Nak jadi ceritanya kawan dia meninggal dunia. Kawan dia meninggal dunia. Jadi dia dengar lah dulu kawan dia sebut Mona tu sebut kan. Jadi bila kawan dia meninggal dunia, dia pun pergi jumpa dengan balu kawan dia ni. Jadi cari kampung, jumpa kampung. Tanya, jumpalah balu ni. Jadi kata, puan ke isteri kepada encik sekian-sekian. Kata di perempuan tadi, iyalah tu saya lah bekas isteri dia, balu dia. Saya ni rakas kelas, rakas sepejabat dengan dia. Memang kami berkawan baik sungguh lah. Berkawan baik sampai makan minum, pinjam duit pun dia pinjam duit saya pinjam duit dia. Jadi rapat sangatlah kami ni. Kata perempuan tadi, begitu, alhamdulillah. Jadi tujuan datang ni begini, arwah ni masa dekat nak mati, seminggu sebelum dia mati rasanya dia ada wasiat kat saya. Sedap dia ada wasiat kat saya. Dia kata kalau sekiranya aku mati mat, nanti kalau aku dah meninggal, maka kamu jagalah Mona tu dan anak-anak. Kamu jagalah. Jadi saya datang ni nak sampai wasiat tu lah, nak sampai wasiat suami puan tu, supaya jaga. Dia pesan supaya jaga Mona dan anak-anak. Jadi macam mana pandangan Mona? Macam mana pandangan puan? Kata di perempuan tadi, dia kata okey lah, saya tak ada masalah. Kalau dah begitu, dah wasiat suami saya tak ada masalah lah. Jadi sukalah dia. Suka seronok, alhamdulillah kata dia. Dah kalau begitu maksudnya puan setujulah menerima saya sebagai ganti isteri puan, suami puan. Dia kata, setuju apa? Maknanya setuju untuk kahwin dengan saya lah. Dia kata tak, kata perempuan tadi, tidak, Mona tu bukan saya. Dah tu Mona siapa? Saya Munirah.
Dan Mona tu siapa? Mona tu beruk suami saya. Beruk tu ada anak pula. Dia tu anak ambil lah, tak ada masalah. Ya. Ni dipanggil salah menipu, dipanggil. Jadi batu menipu ni jangan main juga. Jadi kerana itu jangan kita dunia ni kena berhati-hati. Jadi mana memang mati itu orang tak setuju, tapi baik. Memang tidak ada harta, tak banyak harta tidak disukai. Orang tak suka tak ada harta, tapi kadang-kadang tidak ada harta itu adalah kebaikan. Jadi sebab itu sebenarnya kaya dan miskinnya duduk pada hati kita. Ada orang kalau hati dia tak kaya, tak kuat iman dia, tak kaya, walaupun dia banyak harta, susah dia. Dia banyak harta, susah juga. Mana hidup dia tak senang. Tapi ada orang yang hati dia beriman, hati dia bertawakal pada Allah, hati dia taat pada Allah, walaupun tak ada harta, hidup dia happy. Happy aja hidup dia, tak ada masalah. Mana kerana dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala tidak akan membiarkan hamba-hamba mukmin dia dalam kepayahan. Jadi kerana itu yakinlah kita bahawa Allah Subhanahu wa taala akan melindungi kita. Jadi mati ni tak perlu ditakuti. Kita tak perlu fikir bila kita mati, tapi kita perlu fikir apa persiapan kita untuk mati. Jadi itu dia antara kena usahalah. Bangun malam-malam sikit pun bangun malam. Untuk kita ibadah pada Allah. Ada orang dia buat alasan, saya tak boleh bangun malam sebab sakit sekarang. Sakit, nak tunggu sihat. Mana sakit ni kita buatlah. Bila kita sakit, buatlah amalan dalam kadar kita sakit, tapi jangan berhenti. Itu cerita, jangan berhenti. Mentah-mentah sakit berhenti buat amal, jangan. Dah kita sakit, kita buat cara-cara sakit. Dulu boleh 13 rakaat salat malam, sekarang sakit, sakit buat 4 rakaat cukup. Jangan berhenti langsung. Jadi mana supaya kita ni ada tanda cinta kepada ibadah, cinta kepada amalan. Jadi sebab itu kena buat amalan tadi. Kita ada duit, kita derma banyak. Tak ada duit, kita derma sikit. Jangan tak derma langsung. Itu supaya kita ni tak putus dengan Allah Ta'ala. Ibadah ni mengikat kita dengan Allah. Kalau kita tak buat amal ibadah, putus hubungan kita dengan Allah. Putus hubungan. Jadi kerana itu kena lakukan amal ibadah supaya kita sentiasa erat hubungan dengan Allah Ta'ala. Baik, akhir sekali hadis yang terakhir muka surat ni, iaitu isnani yu'ajjilahumallahu fid dunya al-baghya wa uququl walidain. Kata Nabi SAW, riwayat At-Tabarani dan Abi Bakrin, kata Nabi, 2 perkara disegerakan oleh Allah seksa di dalam dunia. Ada 2 perkara yang Allah segerakan seksa dalam dunia. Yang pertama zalim, yang kedua derhaka pada ibu bapa. Jadi siapa yang berbuat zalim, Allah segerakan apa ni? Segerakan azab ataupun seksa ke atas dia. Tadi sebutkan contohnya apa ni yang cerita Nabi Saleh tadi kan. Dalam masa 3 hari je. Dalam masa 3 hari bila berlaku zalim menentang ayat-ayat Allah, maka Allah Ta'ala turunkan balak dalam masa 3 hari sahaja. Jadi makna segera azab daripada Allah apabila kita berlaku zalim kepada Allah ataupun berlaku zalim kepada manusia. Sebab tu kita ni jangan menzalimi orang. Perhati duduk, kita berhati-hati supaya jangan ada satu pun perbuatan kita yang menzalimi orang. Jangan ada satu pun perkataan kita yang menzalimi orang. Jadi kita perhatikan betul. Hati-hatilah. Supaya mana? Kerana kita dengan orang ramai ni, kita kalau kita bersalah susah kita. Kalau dengan Allah kita boleh istighfar dan bertaubat. Dengan manusia ni kalau jenis ambil barang kena pulang balik. Kalau dah hilang kena ganti. Lepas tu kalau jenis mengambil, kita mencabul maruah dia, mana nama dia kita jatuhkan, kita hina nama dia, kita buat fitnah, kena jumpa dia, minta maaf. Jadi itu dia antara, jadi panjang cerita dia. Jadi sebab itu kita berhati-hatilah dalam berurusan dengan manusia. Berurusan dengan baik-baik. Jangan kita menipu, jangan kita buat zalim, sikit pun jangan. Kita kadang-kadang contohnya apa ni, kita biar kita bermudah cara dalam hubungan kita, macam pekedai dengan pelanggan. Mana pekedai dengan pelanggan, mana apa ni, harga dia ialah RM13 10 sen, RM13 20 sen. Kita pun jadi pelanggan ni tak ada, kita tak ada duit sini, dia duduk cari dalam poket kiri, poket kanan. Maklulah RM13 ada. Sen ni bukan senang dah nak cari.
Maka kalau kita ni jenis orang bermudah-mudah, tak apalah, RM13 cukup. 20 sen lagi tu kira derma ataupun infak sebagainya. Kata orang panggil orang mudah. Orang yang bermudah-mudah. Ni tunggu. Tunggu sampai 30 sen. Tunggu lama. Hak tu kata tak apa, saya pergi ambil kat kereta kejap. Sampai kat kereta tak ada. Cakap lagi, tak apa, saya balik ambil rumah sekejap ambil. Kan zalim kita tu. Zalim. Itu kalau duit orang. Kalau duit kita pula, berapa belanja? Apa ni barang ni? Barang ni RM12, 90 sen. Ada 10 sen lagi baki. Lalu tak apa ni, kita berkata kira 12 tu lah kot. Kira 13 lah tu kot. 10 sen. Tu pekedai apa ni, pembeli kata tak apalah, 10 sen tu berilah. Tengok itu orang panggil apa? Tak ada adab kita. Tak ada adab. Hak kita nak kita berkira, hak orang hak kita berkira. Yang orang kita nak. Itu manusia begini tamak. Manusia yang tamak ni, maka Allah Ta'ala benci. Tak? Orang ni dia payah berurusan dengan orang. Jenis apa, dia mudah berkira. Jenis mudah berkira. Ada setengah dia pokok dia, pokok rambutan dia masuk dalam julai, dahan pokok masuk dalam pagar halaman jiran. Adalah jiran pun tolonglah kutip. Jiran kutip hak luruh sebagai buah mempelam ke buah apa, tolong kutip. Adalah 10 biji luruh belah pagar jiran. Jiran pun ambil 10 biji beri kat dia, sebiji pun dia tak beri kat jiran tu balik. Itu dipanggil tal hidung masing tu hak tu. Maknanya kita dah dia tolong kutip, jatuh belah dia, kita bagi 2 ataupun beri dia 2-3 biji. Itu orang panggil cara bermudah cara antara kita dengan orang ramai. Jadi betul dalam rumah tangga pun begitu. Hak strict sangat di dalam rumah tangga, sampai isteri pun rasa apa? Rasa susah duduk dalam rumah. Dia siap dengan buat peraturan tu. Dia jadualkan betul peraturan. Pukul 7.30 sapu sampah, pukul 8.30 buang sampah, pukul 9 basuh baju. Bukan main begitu. Sampai peringkat begitu. Kemudian bila makan pula masih ada menu pula. Ini macam mana ni? Abang dah beritahu dah, menu hari ni ialah gulai lemak, bukan singgang. Bukan main. Maka kita ni tolak ansur sudahlah dalam rumah tangga, kan? Bila isteri masak, asal masak cukup lah. Jangan dihidang nasi mentah cukup kat kita, kan? Jadi yang lain tu okey, nasi dah ada, lauk okey, buat sudahlah mudah cara. Mengikut, sebab dia kadang-kadang dia buat apa yang dia sempat, yang dia mudah nak buat. Jadi kita pun, betul Nabi SAW balik rumah, Nabi tanya Aisyah balik pada solat subuh. Nabi tanya Aisyah, ya Aisyah, ada tak makan hari ni? Aisyah kata tidak ada ya Rasulullah. Nabi kata kalau begitu kita sama-sama puasa. Tengok mudah kan Nabi, penyelesaian dia mudah. Dunia ni Nabi buat mudah. Lepas tu satu hari pula Nabi balik, Nabi duk niat nak puasa ni, balik rumah, Aisyah kata ya Rasulullah, ada tu bubur ke apa yang orang hadiah, bukan sedekah, hadiah yang di jiran kita hadiah, ada bubur. Jadi dia pun nak hidang ke Nabi. Nabi kata aku cadang nak puasa hari ni, tapi oleh kerana tidak ingin menolak pemberian orang, maka aku makan. Kan mudahlah Nabi. Nabi mudahlah. Yang kita buat payah-payah pula kenapa? Yang ni mana nak menunjukkan kepada kita kehidupan ini perlu kita mudah-mudahkan saja. Berkira dengan orang, jangan susah-susah berkira. Jadi itu dia antara kenapa setiap kebaikan yang kita buat pada anak Adam, maka setiap itulah Allah akan bermudah dengan kita nanti. Allah akan bermudah-mudah dengan kita nanti. Jadi kita jangan buat payah sangat dengan orang. Jangan buat payah-payah. Orang nak pinjam duit contohnya, kita tak boleh beri banyak, beri sikit, jangan langsung tak beri. Lepas tu kalau dia dah hutang, contoh tadi, dia datang minta maaf lah, saya tak dapat nak bayar lagi, minta tempoh sikit lagi. Kita kata tak apa, lanjutkan lagi tempoh. Kan kita tolong anak Adam. Kita mudahkan anak Adam, Allah akan mudahkan kita. Jadi ingat yang tu, insya-Allah kita tak jadi orang yang ketat. Orang panggil orang yang kelat sangat, sampai berjaga sangat, berkira sangat. Tidak. Jadi itu dia antara perkara yang perlu kita hadapi. Yang ketiga ialah buat derhaka pada ibu bapa, maka orang yang derhaka pada ibu bapa disegerakan balasan oleh Allah Ta'ala dalam dunia ini lagi. Sebab tu tak pernah lagi kita tengok orang yang derhaka pada ibu bapa hidup dia senang, tak ada. Melainkan mesti ada kepayahan, mesti ada kesusahan. Sebab tu kita kena jaga ibu bapa. Siapa yang masih ada ibu bapa yang diboleh berkhidmat kepadanya, mana Allah sedang menyediakan surga untuknya. Jadi kita jangan buat abai lah. Kita jangan abai, jaga hati dia betul-betul, bermanja dengan dia. Mak ayah ni walaupun dia dah tua, dia masih nak bermanja dengan kita. Sebab mak ayah ibu bapa ni, dia tengok kita ni walaupun kita dah tua, tapi dia tak nampak muka kita ni. Dia terbayang masa kita anak-anak dulu.
Bayang kita masa budak-budak dulu, duk berlari keliling dia, lepas tu datang peluk pinggang dia, datang peluk bau dia, lepas tu cium dia. Benda tu yang ada dalam memori dia. Wah, yang rupa kita tua tu satu hal, kita dah tua tu satu hal. Sebab itulah orang tua dia sangat baik dengan cucu-cucu, dengan anak kita. Contoh kita ada anak, cucu mak kita. Kenapa mak kita baik dengan cucu dia? Sebab bukan soal cucu tu, dia terbayang ke kita tu. Mana muka cucu kita, muka cucu dia, anak kita mesti ada milik kita. Jadi itu yang dia terbayang tu. Mana sebenarnya dia sedang melayani memori lama. Dia sedang melayani memori lama. Mana kalau radio ni, dia ada radio era, radio tu, ada radio klasik, ada kan? Radio klasik yang dia siar lagu lama-lama, lagu Sani Sahuri, lagu Hel Ame, lagu Ramli, hak lama-lama tu. Jadi bila orang, kenapa radio tu laku? Mana ada pendengar dia? Akan ada orang tua yang walaupun dia hidup dalam zaman moden, tapi memori dia tu lama. Memori dia memori lama. Itu yang menyebabkan teater klasik tu laku orang tengok. Walaupun puas ulang dah, labu-labi, berapa kali labu-labi dah, siap. Tapi orang masih tengok. Kenapa? Manusia ni hidup dengan memori, dengan ingatan. Jadi sebab itu ibu bapa kita sebenarnya dia tengok cucu kita, dia ingat kita sebenarnya. Jadi sebab itu kalau kita buat baik pula dengan dia sebagainya, maka dengan itu rasa gembira dia. Sebab tu bila anak dia berlaku kasar dengan dia, mak ayah kan mudah terasa. Mudah sangat dia terasa, kerana dia bayangkan waktu dia duk jaga kita dengan penuh kasih sayang, dengan penuh cinta. Kita pula pergi peluk bau dia, cium pula mak, cakap pula adik sayang mak masa kita kecil dulu. Tiba-tiba besar sekarang durhaka pada dia, kan dia mudah tersentuh. Jadi sebab tu kita kena jaga benda-benda tu semua. Maka gembiralah orang yang dapat mengembirakan hati ibu bapa dia. Sebab kita tidak akan masuk surga walau warak macam mana pun jika sekiranya tidak mendapat redha ibu dan bapa. Ini makna kena sangat berjaga-jaga. Jadi insya-Allah kita sambung istanibul kibra fa innal abda la yazalul yatakabbaru hatta yaqulullahu ta'ala yaqulullahu ta'ala lil malaikati uktubu abdi haza fil jabbarin. InsyaAllah kita sambung muka surat 13 untuk pengajian kita pada bulan hadapan pula. Alhamdulillah, catatan angka mangsa Covid di Kedah pun makin menurun. Masa tengah naik baru ni, kuliah kita kurang ramai sikit, sebab ramai takut nak datang, takut Covid tunggu tengah jalan. Jadi kita pun tak datang. Jadi insya-Allah, alhamdulillah, ini dah makin menurun dah. Kita doa banyak-banyak. Sebab tu saya sebut bukan setakat nak menjauhi Covid ini, bukan setakat kita jaga SOP, tapi yang penting kita dekatkan diri dengan Allah. Kita jaga Allah, Allah akan jaga kita. Ihfazillah yahfazka. Kamu jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Jadi kita jaga solat 5 waktu, jangan tak pergi, solat berjamaah dan sebagainya. Jaga Allah, insya-Allah Allah akan jaga kita. Mudah-mudahan. Wallahu alam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.